Okey, minta maaf tadi ada gangguan internet. Tiba-tiba macam biasalah tengah drive, tiba-tiba line putus. Line tak ada. Bukan sebab tak bayar bil Okey, saya nak sambung tadi berkenaan dengan rumah pertama. Apa syarat skim rumah pertama? 100% financing, 100% pinjaman. So apa syarat utama dia? Syarat utama dia adalah rumah yang you all beli. Rumah yang anda nak beli ni adalah rumah yang pertama. Maknanya you tak pernah beli rumah sebelum ni. Itu definisi yang sangat-sangat standard saya rasa. Semua orang faham. Saya tak pernah beli rumah sebelum ni, tapi saya nak beli rumah ni adalah rumah yang pertama saya. Okey, tapi ada masalah dekat situ. Katakanlah saya nak bagi anda clear benda ni Katakanlah parent anda ataupun family anda, siapa-siapa sahaja, maybe tok, maybe nenek, transfer apa-apa harta kepada anda. Bukanlah harta duit, harta yang berbentuk tanah, harta yang berbentuk rumah, ditransfer kepada nama anda. Dan lepas tu anda nak beli rumah, dan anda cakap rumah ni adalah rumah pertama. Masalah dia sekarang, anda dah pernah memiliki harta tanah sebelum ni, sama ada bentuk rumah ataupun bentuk tanah. Itu yang menyebabkan anda dah tak layak sebenarnya dapat 100% financing. Okey? So itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, berkenaan dengan harga adalah berkenaan dengan harga rumah. Harga rumah yang layak untuk dapat 100% pinjaman ni adalah harga rumah yang bernilai daripada 100,000 sehingga 500,000. Saya ulang harga rumah yang layak untuk dapat 100% pinjaman adalah harga rumah yang bernilai 100,000 sehingga 500,000. So siapa yang nak beli rumah dalam range yang macam tu, 100,000 ke 500,000, tak kisah sama ada rumah tu adalah second hand ataupun kita panggil sub sale, ataupun rumah tu adalah rumah daripada pemaju. So boleh beli, boleh dapat 100% pinjaman. Cuma yang tak boleh nak dapat adalah rumah under rumah lelong. Sebab masa yang akan diambil untuk buat skim rumah pertama ku, ataupun masa yang akan diambil untuk 100% pinjaman ni, masa dia agak lama, lebih daripada 3 bulan untuk dapatkan approval, untuk dapatkan first disbursement, untuk start bayar kepada penjual. Okey, agak lama. So tak boleh nak buat under rumah lelong untuk beli 100% punya financing. So apa yang you all boleh buat adalah rumah second hand. Rumah second hand ataupun rumah daripada pemaju. So dua jenis rumah ni you all boleh beli gunakan 100% pinjaman. Okey. Tu tadi saya dah kongsi yang keberapa dah? Yang kedua kan. Okey, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah berkenaan dengan tangga gaji. Tangga gaji. Tangga gaji ni maksudnya berapa gaji yang sesuai, berapa gaji yang dibenarkan, berapa gaji yang boleh untuk nak dapatkan 100% pinjaman ni. Okey. So gaji dia yang pertama, katakanlah anda apply nama satu nama seorang lah. Okey, nama seorang je, tak join dengan siapa-siapa. So nama seorang, gaji tidak boleh melebihi RM5,000 sebulan. Okey, saya ulang tidak boleh melebihi RM5,000 sebulan untuk gaji yang satu nama. Tapi katakanlah anda nak buat joint loan ataupun nak joint name dengan pasangan, dengan adik-beradik untuk beli rumah tersebut. Okey, so kedua-dua orang untuk nak joint loan tadi tu, gaji tidak boleh lebih daripada RM10,000. Apa yang saya maksudkan tak boleh lebih daripada RM10,000 ni adalah you punya gaji applicant pertama, ataupun kita panggil applicant A, orang yang memohon, orang yang pertama A, dan orang yang memohon yang kedua adalah B, orang yang joint loan. Okey, yang A tadi ni gaji dia kenalah RM5,000 dan ke bawah. Yang B tadi pun RM5,000 dan ke bawah. Boleh faham ke? Boleh faham. Okey, sebab apa? Dia punya syarat dia tidak boleh lebih daripada RM10,000 bila you nak joint loan di antara A dengan B. Contoh saya ambil, nanti you cakap pula, okey saya punya gaji tak banyak, gaji saya RM4,000 je, tapi gaji abang saya nak join, gaji abang saya RM6,000. Boleh ke? Dah tak. Tapi dia cakap RM4,000 tambah 6, 10. Betul, dia akan cakap boleh lah RM10,000 kan. Tapi hakikat dia sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Gaji applicant yang kedua, B tadi tu, dah lebih daripada RM5,000. So dia cuma benarkan untuk orang yang berpendapatan RM5,000 dan ke bawah. Point dia paling mudah kalau you nak faham, orang yang berpendapatan RM5,000 dan ke bawah, dan bila join loan tidak boleh lebih daripada RM10,000. Maknanya
mungkin applicant A gaji dia 4,999, applicant B 4,999. So boleh lah, dapatlah 100% financing tu. So layak lah untuk dapat 100% financing. Okay, so dapat, faham So itu yang point yang ketiga. Sebab tadi kalau saya dah kongsi yang pertama tadi tu, saya dah beritahu dah berkenaan dengan rumah pertama, lepas tu berkenaan dengan harga rumah. Okay, yang ketiga berkenaan dengan gaji. Okay, yang keempat, apa syarat yang keempat? Syarat yang keempat adalah berkenaan dengan masa you all nak apply beli rumah tersebut, masa you nak apply beli rumah, masa nak apply buat loan, umur sebelum apply ataupun pada masa apply, umur korang kenalah bawah daripada 40 tahun. Okay, bawah daripada 40 tahun. So maknanya katakanlah you apply sekarang umur you 39, next year baru 40 kan. Okay, so bolehlah apply. Ataupun this year umur you 40 sebenarnya, tapi you punya birthday 31 bulan 12. Hari ni kan baru 24 bulan 10. Hari ni baru 24 bulan 10. So you punya birthday 31 bulan 12. So masih sempat lagi tu. Apa kata pergi cari rumah cepat-cepat. Katakanlah umur you sekarang dah 40 dah, you tak pernah beli rumah lagi, you tengok saya punya video live ni, you rasa macam saya boleh apply lah rumah ni, saya layak lah untuk apply. Sebab you kena syarat-syarat ni. You tak pernah beli rumah, you nak beli rumah harga bawah 500, 100 sampai 500, tangga gaji you bawah 5,000. And then you dah umur 40, tapi you punya birthday 31 bulan 12. Lambat lagi, sempat lagi ni untuk apply loan. Apply loan dengan pastikan sempat sign SNP. So sempat lah. Okay, sebab ini baru 24 bulan 10. So itu yang keempat. Okay, so biasanya yang saya nak kongsikan, yang benda terakhir ni benda yang paling penting. Sebab apa? Ramai orang ingat bila dia buat loan bila dia buat pinjaman 100%, dia tak perlu keluar apa-apa langsung. Ini masalah yang sangat berat. Masalah yang saya rasa saya patut jelaskan dengan lebih jelas, supaya anda semua tak tersalah fikir dan tak tersalah buat perkiraan. Sebenarnya kalau you all beli rumah, satu-satu rumah, you buat 100% pinjaman. Sebab benda ni you kena double check balik, you kena pergi sema balik dengan pihak bank. Okay, sebab tak semua bank dia punya apa yang dia offer adalah sama. Okay, sebelum saya terlupa, sebelum yang kelima punya point, saya pergi point yang keenam dulu. Sebab point yang keenam lagi penting daripada yang kelima. Pihak bank biasanya akan bagi loan 100% adalah untuk kaki tangan swasta. Kaki tangan kerajaan jangan sedih pula. Sebab you all memang dah dapat dah 100% financing. Sebab dengan LPPSA. Betul ke betul? Okay, so still boleh lagi beli rumah. So you still boleh dapat lagi beli rumah 90%. Sebab biasanya saya apa yang saya kongsikan dengan kaki tangan kerajaan ni, dia boleh beli almost 3 buah rumah dengan modal yang sangat minimum. Okay, so tak apa. Itu poin yang seterusnya. Yang saya nak cakap tadi berkenaan dengan pinjaman 100%. Betul ke you dapat 100%? Bukan nak kata bank tipu, tak. Masalahnya you all betul-betul faham ke? Faham apa yang term and condition bank. Okay, sebab tak semua bank dia punya apa yang dia offer, apa yang dia tawarkan benda yang sama. Okay, so yang pertama sekali saya nak you all semua faham adalah berkenaan dengan 100% tadi ni. 100% pinjaman, you akan dapat 100% pinjaman berdasarkan market value rumah ataupun berdasarkan daripada perjanjian jual beli. Katakanlah you beli rumah harga 300,000. So market value rumah pun 300,000. So you akan dapat financing 300,000. Okay, tapi saya nak anda semua clear, saya nak anda semua faham. Ada sesetengah bank, okay, ada sesetengah bank dia tak finance sekali MRTT, dia tak finance sekali MRTA. Maknanya pihak takaful punya part premium you kena bayar sendiri. So dia cuma finance untuk rumah tu sahaja 100%. So dari segi kos insurans ataupun kos takaful, lepas tu dari segi kos legal fee, kos penilaian, semua you kena tanggung sendiri. So ini yang saya nak semua orang faham. Sebab bukanlah 100% financing tu adalah 100%. Tak perlu keluar sekumpang pun, tak perlu keluar 1 sen pun duit.
Tak semestinya. Sebab bila you buat 100% financing, you masih ada lagi cost insurance, you masih ada cost takaful, you ada lagi cost peguam, you ada cost penilaian. Kalau beli second hand lah. Tapi kalau beli dengan developer, cost penilaian dah tak terlibat. Cuma yang terlibat adalah cost peguam. Okey? Faham ke faham? Itu pun you kena double check balik. You kena tanya balik dengan pihak pemaju sama ada apa cost yang saya kena tanggung kalau beli rumah dengan you. Okey? So ada setengah bank dia boleh cover up to 5%. So saya tak boleh nak bagi tahu you pergilah bank ni, you pergilah bank ni. Okey? Tak. Saya cuma boleh bagi tahu bank mana yang ada sediakan 100% financing. Tapi benda ni semua subject tu you punya komitmen. Kalau you punya komitmen terlalu tinggi, you still tak layak untuk dapat 100% financing. Sebab apa yang penting untuk dapatkan 100% financing, DSR, Debt Service Ratio. Benda ni saya dah pernah kongsikan sebelum ni. DSR untuk skim rumah pertama ku, DSR untuk you apply 100% financing adalah di bawah paras 60%. 60%. Okey? Bila di bawah paras 60%, maknanya you punya komitmen tidak boleh lebih daripada 60% apabila you nak beli rumah. Katakanlah harga rumah yang you nak beli itu adalah 300,000. Gaji komitmen bulanan harga rumah tu dah 1,500. So against dengan you punya income tak boleh lebih daripada 60%. Katakanlah you dah ada kereta, you ada personal loan, you ada credit card, everything semua you tambah. You tengok lebih 60% ke tak? Okey? Sebab kalau kata dah lebih 60%, you dah tak layak untuk dapat 100%. Okey? Sebab saya pun dah tak tahu dah berapa point yang saya kongsi yang ni. Okey? So berkenaan dengan 100% financing tadi tu, tak semua bank bagi betul-betul 100% plus 5. Okey? So maknanya kos peguam, kos penilaian, and then MRTT mungkin you kena tanggung sendiri. Tapi ada juga bank yang mana dia tanggung pihak part takaful. So dia boleh finance sekali part takaful tu. So bila dia boleh finance, untung lah. So maknanya you all cuma keluarkan part lawyer je lah. Satu lagi yang saya nak tambah, ini bukan point berkenaan dengan skim rumah pertama pula. Saya nak tambah berkenaan dengan kos lawyer tadi. Katakanlah you beli rumah yang kali yang pertama. Ini rumah kali pertama you. So you nak beli rumah, you buat 100% financing. You dah memang sangat untung sebab you dapat 100% financing yang pertama. Lepas tu yang kedua, daripada kos peguam, kos guaman, you dah dapat beberapa pengecualian untuk masa sekarang lah. Selagi kita tak tahu bajet yang akan diumumkan pada hari Jumaat, bulan 11 ni. Okay? Kita tak tahu apa bajet yang dia akan diumumkan berkenaan dengan pinjaman, berkenaan dengan kos guaman, berkenaan dengan hartanah. Kita tak tahu. Tapi buat masa sekarang, siapa yang beli rumah kali pertama, kos guaman ni ada diskaun. Dia ada dia punya part-part diskaun dia. Dia ada diskaun yang berkenaan dengan stamp duty, yang nak kena daftar dengan LHDN untuk stamping. Satu. Lepas tu ada satu benda yang dapat 100% pengecualian. Benda ni sangat-sangat penting sebab ramai orang dia rasa macam dia dah jimat banyak benda, tapi dia tak tahu apa benda yang dia jimat. Jadi sebenarnya dia dijimat Memorandum of Transfer, kita panggil MOT. Benda tu adalah pindah hak milik daripada pemilik lama kepada pemilik baru. Di mana pemilik baru tu you all lah, pemilik lama tu orang yang jual. So maknanya kos MOT tadi ni you dah jimat. Katakanlah you beli harga rumah 300,000. Okey, kos MOT tu tadi sahaja untuk stamping dia sahaja bernilai RM5,000. Dan anda beli rumah kali yang pertama pada tahun ini, SNP ditandatangan pada tahun ini, anda masih jimat RM5,000 tu. So nampak ke nampak sekarang ni? Sebab betapa pentingnya. Sebab kalau you nak beli rumah, katakanlah you punya kos guaman tu, kalau biasanya lah standard harga rumah 300,000, kos guaman sahaja lebih kurang dalam 12,000. Dan katakanlah MOT tu pun you all nak kena tanggung, you nak kena bayar juga MOT tu. 12,000 tambah 5 dah 17,000. Agak-agak sikit ke banyak 17,000 tu? Kan? Okay? So tu benda yang extra lah yang saya nak tambah. Sebab saya tiba-tiba dia lalu kat kepala. So dia ingat lah. Okay? So benda yang berkenaan dengan 100% pinjaman, saya dah kongsikan tadi. Saya review balik, saya ulang balik. Dia punya key point dia adalah berkenaan dengan rumah pertama. Yang kedua, harga rumah adalah 100 ke 500,000. So siapa yang follow saya punya live ni, apa kata you all tulis kat komen tu, apa saya punya key point untuk dapatkan 100% financing. Sebab apa? Nanti bila you all tulis, orang lain pun akan dapat juga, orang lain pun akan nampak juga benda ni. Okay? So sama-sama kongsikan benda tu berkenaan dengan skim rumah pertama. Rumah yang pertama, harga rumah 100 ke 500,000. Gaji tidak boleh lebih daripada 5,000. Ataupun kalau joint loan tidak boleh lebih daripada 10,000.
umur masa nak apply tidak boleh lebih daripada 40. Okey. Kelayakan pinjaman ataupun saya boleh cakap DSR tadi tu, DSR tidak boleh lebih daripada 60%. Okey. So 5 key point yang sangat penting untuk you nak apply 100% financing. Okey. So yang terakhir saya nak kongsikan adalah bank mana yang bagi pinjaman 100%. Sebenarnya sangat banyak. Saya senaraikan beberapa, tapi you boleh Google sebenarnya. Boleh Google untuk dapatkan bank mana yang bagi 100% financing ataupun tak. Okey, yang biasanya adalah Bank Islam, Bank Rakyat, Affin Bank, Maybank, CIMB, Hong Leong, Public. Okey. So tu antara bank-bank yang saya sempat ingat lah. Okey, sebab banyak lagi sebenarnya bank-bank lain yang bagi 100% financing ni. Okey, so saya rasa sampai sini dulu apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan 100% pinjaman. Topik yang sangat panas sebab ramai orang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan 100% pinjaman ni. Sebab bila dia nak beli rumah, dia nak tahu, aku nak apply 100% lah. Aku nak apply 100% tapi nak kena bayar deposit ke? Ada ke nak kena keluar apa-apa? Okey. So tadi saya dah kongsikan perlu ke tak perlu you kena bayar. Okey. So sebenarnya you masih perlu untuk keluarkan deposit dulu. Dan you perlu sediakan duit untuk untuk beli rumah tu. Okey. Sebab kemudian nanti dia akan dapat balik lah. So okey, so sampai situ dulu. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi sebab saya pun dah sampai dekat destinasi yang saya nak tuju. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.